melihat keperluan kita dengan lingkungan kita ataupun mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang sahabat-sahabat, kita mendapat gambaran yang agak kaku ataupun gambaran yang statik tentang Rasulullah SAW. Saya sebut itu di atas pengalaman peribadi saya lah, ya. Masa saya belajar dahulu, baik di pondok, di sekolah menengah, di universiti, saya sering mendapat gambaran bahawa baginda itu seorang yang hebat dan baginda itu seorang yang pendiam, sehingga terbentuk dalam diri saya baginda itu hidupnya tadi adalah pasif dan terpisah dari orang. Jadi gambaran seperti itu menjadikan terlalu sukar, ya, untuk mencontohi baginda, kerana contoh-contoh yang diberi mengenai baginda hanyalah tertumpu kepada ibadat sahaja. Bila berbicara tentang baginda, maka disebut baginda itu solat. Bila berbicara tentang baginda, disebut baginda itu berpuasa. Bila berbicara tentang baginda, disebut baginda itu menangis dan sebagainya lah. Jadi terbentuklah suatu gambaran bahawa bila kita ingin berada dengan Tuhan, maka baginda SAW lah contoh yang paling baik untuk kita contohkan. Tapi kalau kita renung dengan lebih luas, ibadat yang kita lakukan di antara kita dengan Allah secara khusus, saya rasa satu hari sekitar dalam 2 jam ataupun sejam setengah saja. Bagaimana dengan baki lagi 23 jam ataupun 22 jam hidup kita? Seolah-olah di sana hilang pedoman daripada baginda SAW. Maka oleh kerana itulah didapati bahawa terdapat sebahagian ulama yang cuba menonjolkan kepribadian baginda SAW dalam perkara-perkara yang tidak hanya pada persoalan ibadah, sebaliknya dalam lingkungan pergaulan seseorang itu dengan manusia yang lain. Itu perkara yang pertama yang saya sendiri walaupun ustaz dahulunya merasa keliru begitu. Perkara yang kedua, sahabat-sahabat, apabila kita bercakap mengenai mencontohi baginda dalam pergaulan, ramai di kalangan kita orang Islam hanya menganggap bila kita tidak contohi Nabi dalam ibadat itu dosa. Tapi kalau kita tidak mencontohi baginda dalam kehidupan, itu tak mengapa. Misalnya apabila kita solat, ya, ustaz-ustaz akan sering membaca hadis Nabi menekankan kita supaya kita mencontohi Nabi. Misalnya baginda SAW ada menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli, sembayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembayang. Jadi kita menjadi seorang Muslim yang baik, kita menjadi seorang Muslim yang begitu tepat ikutan kita apabila kita solat. Apabila kita menunaikan fardu haji ataupun menunaikan fardu umrah, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk pergi kursus haji dan umrah agar haji kita diterima, kerana kita digesa oleh ustaz-ustaz penceramah mengatakan baginda SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku ini ataupun lihatlah bagaimana aku melaksanakan haji ataupun umrah. Jadi akhirnya sahabat-sahabat, terbentuklah satu masyarakat di negara kita bahawa standard ibadat kita itu cukup tinggi, dan alhamdulillah kita sering dipuji oleh orang-orang lain bahawa ibadat kita itu cantik, solat kita cantik, baca Quran kita cantik, pergi haji dan umrah cantik, cantik sangat-sangat, sehingga ramai orang mendapat manfaat dari industri yang berkait dengan ibadat.
minta maaf kalau saya sebut perkataan industri di sana, kerana pada faham zaman sekarang industri merujuk kepada sesuatu perkara yang dibuat dan bencana keuangan. Jadi dengan sebab kita nak betulkan bacaan Al-Quran kita, ramai ustaz-ustaz boleh mengajar Quran, dan Alhamdulillah. Dengan sebab kita nak dapat pahala yang banyak apabila kita solat, maka ramai ustaz-ustaz buka travel agent, dan kita pun kerap pergi Mekah, dan akhirnya kita menjana sistem ekonomi di sana, dan Alhamdulillah. Oleh sebab kerana kita nak solatnya dengan selesa dan sebagainya, maka banyak masjid dibina dan diberi keselesaan yang begitu menarik sekali, dan Alhamdulillah. Tapi jangan sangat kita bersungguh seperti mana kita solat, seperti mana kita buat haji, seperti mana kita baca Quran, apabila kita mencontohi baginda dalam kita bergaul. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat, saya rasa kekurangan itulah yang harus kita usahakan supaya melengkapi akan kesempurnaan yang sudah kita hampiri ini, di mana ibadat kita cantik, baca Quran kita elok, haji umrah kita elok, maka tambah sikit lagi kesungguhan kita ialah pada perilaku bergaul dengan manusia. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat, baginda SAW perlu diperkenalkan kembali. Baginda SAW perlu ditonjolkan oleh kita semua, lebih-lebih lagi oleh ustaz-ustaz, di mana penekanan penonjolan tentang kepribadian baginda itu tidak sekadar pada hal-hal yang menyangkut solat, yang menyangkut ibadat sahaja, sebaliknya menyangkut kehidupan. Kadang-kadang sahabat-sahabat, bila sahabat-sahabat tengok ya ustaz-ustaz membahaskan ilmu berkait dengan solat, kitab fiqh berkait dengan solat itu panjang, sahabat-sahabat. Masa saya belajar di Al-Azhar, saya takut nak mengikuti kelas di fakulti syariah kerana detail sangat mereka berbicara tentang solat, tentang itu dan ini. Jadi itu menggambarkan bahawa begitu besar sumbangan, begitu besar pengorbanan dilakukan oleh para ulama untuk memperdetailkan ibadat. Tetapi sayang, apabila kita berbicara tentang etika, kita berbicara tentang pergaulan, saya jumpa kitab-kitab yang berbicara tentang pergaulan itu terlalu umum, sehingga kita nak jadikan dia satu pedoman pun ianya agak sukar. Tidak ada suatu kitab yang dibicarakan dengan begitu detail bagaimana pergaulan baginda SAW. Kalau boleh saya sebut ya, di mana beberapa ulama, khususnya ulama Al-Azhar, apabila mereka pergi ke Eropah, mereka telah menemui bahawa orang-orang Eropah menekankan keberkesanan dalam hidup bermasyarakat itu lebih jauh ke depan daripada umat Islam. Misalnya Allah yarham Syekh Muhammad Al-Ghazali, apabila beliau pergi beberapa kali ke Amerika dan Eropah, akhirnya beliau bertemu dengan sebuah buku yang dikarang oleh Dale Carnegie mengenai perkara-perkara yang remeh yang melingkungi hidup tadi. Jadi Muhammad Al-Ghazali, Allah yarham Syekh Muhammad Al-Ghazali, mengatakan bahawa baginda SAW, Nabi kita, lebih detail memperlihatkan perkara itu kepada kita, tapi sayang ianya tidak ditonjolkan seperti mana kita tonjol hal-hal berkait dengan ibadat. Jadi oleh kerana itulah sahabat-sahabat, saya rasa kalau saya bincang bab fiqh nanti bertindak dengan ustaz-ustaz lain. Kalau saya bincang pasal puasa nanti bertindak pula dan sebagainya. Jadi saya ambillah yang tertinggal itu untuk melengkapkan suatu perbincangan tentang agama ini yang boleh diulas panjang lagi. Antaranya yang boleh saya kongsi dengan sahabat-sahabat, yang mana saya dapati baginda SAW itu begitu menyerlah dalam perkara ini, yang kita sebut dalam istilah kita orang Melayu dia panggil bersembah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
Ya betul, baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang banyak bercakap. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga bukanlah seorang yang diam sehingga tidak bersembang. Baginda telah meninggalkan banyak ahli hadis Nabi untuk kita kaji, untuk kita kembangkan konsep pendekatan bagaimana kita membentuk komunikasi interpersonal yang berjaya sehingga komunikasi itu ataupun sembang itu memberi hasil yang positif dan akhirnya menyuburkan kasih sayang di antara kita, membentuk kesefahaman antara kita, menjadikan kita boleh memahami antara satu sama lain dan membawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita melalui sembang tadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya sering menerima gambaran yang negatif, ya, memberi gambaran yang negatif semasa saya membesar dahulu. Dan perkataan membesar itu tidak merujuk kepada dulu saya kurus, sekarang saya dah besar gemuk. Membesar di sana maksudnya proses pendewasaan tadi. Jadi di sepanjang proses pendewasaan saya itu, sahabat-sahabat, saya sering mendengar bahawa bersembang itu digambarkan dalam bentuk yang negatif sangat-sangat, sehingga terbentuklah satu gambaran bila nak jadi orang baik, bila nak jadi orang warak, bila nak jadi orang soleh, antara cirinya tak boleh bercakap. Jadi semacam orang baik itu dia mesti belajar jangan bercakap. Habis kalau orang baik, orang warak, orang soleh tidak bercakap, maka ruang untuk bercakap itu kita akan biarkannya berlaku pada orang-orang yang tidak baik tadi. Dan yang sedihnya juga, apabila model bersembang itu tidak diperdetailkan ataupun tidak diperkemaskan seperti mana yang telah ditunjuk oleh baginda SAW, amat-amat menyedihkan apabila pihak masjid mengadakan radio masjid, iaitu radio Islam, ataupun pihak kerajaan ataupun pihak-pihak tertentu yang cuba untuk mengenengahkan satu alternatif baru terhadap apa yang ada dalam masyarakat, iaitu Islam tadi dalam bentuk hiburan. Akhirnya saya dapati radio Islam tadi sama ada diterbitkan oleh pihak masjid ataupun pihak agama, menjadikan DJ-DJ itu hilang identiti Islam, terpengaruh dengan DJ-DJ daripada DJ-DJ Hot FM dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat, itu menggambarkan bahawa kita gagal, ya, untuk mengenengahkan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana berjayanya kita mengenengahkan Nabi dalam soal ibadat. Maka oleh kerana itu saya menyeru kepada ustaz-ustaz, saya menyeru kepada bijak pandai Islam, tulislah buku-buku yang baik ataupun marilah sama-sama kita mengembeling tenaga untuk kita mengemukakan kepada masyarakat bagaimana rincinya ataupun bagaimana menariknya agama Islam itu yang boleh dipercontohkan pada baginda SAW itu hidupnya bersama manusia lain. Jadi oleh kerana itu, setelah saya selesai berbicara dengan sahabat-sahabat agak panjang dalam soal soal nasihat, saya berhasrat untuk membawa sahabat-sahabat untuk berbicara pula mengenai sembang. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bersembang itu ada dua bentuk. Satu kita panggil dia berbual, yang satu lagi kita panggil dia berjidal ataupun berdebat. Kedua-dua perkara ini, mereka atau kedua-dua itu adalah sama pada dua perkara dan beza pada dua perkara. Maka oleh kerana itulah, kalau orang kata bersembang dan berdebat itu sama, ya betul pada dua perkara, tapi berbeza pada dua perkara. Apa yang sama antara berdebat dengan berbual? Berdebat dan berbual ialah conversation ataupun komunikasi lisan yang berlaku antara dua atau tiga pihak manusia. Jadi apabila 2-3 orang manusia duduk bersama, maka manusia boleh
ataupun manusia mula berkomunikasi, mula berhubungan. Apabila mereka mula berhubung, mereka mempunyai dua pilihan, sama ada ingin berdebat atau ingin berbual. Dan kedua-duanya itu adalah bentuk komunikasi. Jadi apabila manusia berkomunikasi, maka bual dan debat adalah sama dalam konteks itu. Perkara yang kedua yang menjadikan berbual dan berdebat itu sama juga ialah setiap pihak yang berkomunikasi tadi, ianya ingin menyatakan hasratnya, menyatakan keinginannya, mempertahankan akan pandangannya. Jadi kedua-dua pihak ingin menyatakan, ingin meluahkan dan ingin mempertahankan ada pada setiap pihak. Maka itu adalah elemen yang sama di antara debat dengan berbual tadi. Jadi sekarang sahabat-sahabat, seorang yang berakhlak mulia, seorang yang berakhlak mulia akan sentiasa memilih untuk bersembang, tidak akan memilih untuk berdebat. Maka oleh kerana itulah ya sahabat-sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ataupun memberi ukuran kepada kita, apabila seseorang itu pandai berdebat, maka itu tanda Allah SWT ingin hancurkan orang tadi. Disebut dalam satu hadis, ma'atallahu qauman jadala illa ahlakahu. Tidak Allah berikan kepandaian, keupayaan berdebat pada seseorang itu, melainkan Allah ingin memberi sesuatu yang tidak baik pada orang tadi. Jadi oleh kerana itulah sahabat-sahabat, kita dapati hari ini kadang-kadang contoh-contoh yang diperlihatkan oleh sebahagian ustaz-ustaz kita itu terlalu pilu untuk kita melihat dan mendengar. Berdebat di Facebook, berdebat di ruang terbuka dan sebagainya. Dan perkara yang diperdebatkan itu pun adalah perkara yang sudah lama selesai. Jadi akhirnya kita yang sepatutnya dengan ruang ilmu yang diberi itu, kita mengajak manusia untuk berpadu, tetapi dengan perdebatan itu kita membina jurang yang luas antara sesama manusia. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat, kita apabila duduk bersama dengan kawan-kawan, elakkanlah diri kita daripada ada hasrat ataupun keinginan untuk berdebat, tetapi suburkanlah rasa untuk bersembang ataupun berbual. Kemudian apa yang membezakan di antara berdebat dengan berbual? Yang membezakan antara berdebat dan berbual itu ada dua. Pertama, orang yang berbual, keinginannya untuk menang ke atas kawannya adalah terlalu kecil. Sebaliknya, orang yang berbual bukan untuk menang, walaupun ada sedikit hasratnya itu, tetapi hasrat itu kecil. Sebaliknya, mereka ingin sekadar untuk mengetahui apa yang ada pada pemikiran kawannya. Itu sahaja. Berbeza dengan orang yang berdebat. Orang yang berdebat, mereka tidak mahu tahu apa yang ada pada lawannya, mereka hanya mahu untuk menang ke atas kawannya. Jadi oleh kerana itu, kita akan dapati orang yang berbual jauh lebih santun. Orang yang berbual itu jauh lebih menggembirakan lawannya ataupun menggembirakan pihak yang bertentangan dengannya berbanding dengan orang yang berdebat. Itu perkara yang pertama yang membezakan antara debat dengan berbual tadi. Perkara yang kedua yang membezakan antara berbual dengan berdebat ialah berbual adalah suatu proses akhlak, iaitu suatu proses yang disantuni oleh akhlak yang mulia, dengan intonasinya yang baik, dengan kesesuaian perkataan, dengan mengambil kira akan reaksi orang yang kita berbual tadi. Jadi semuanya itu sahabat-sahabat subur, mekar dalam perbualan, tetapi tidak subur, malah mati, diinjak-injak dalam perdebatan. Maka oleh kerana itulah, jika kita perlu berdebat sekalipun, Allah berpesan di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika kamu perlu berdebat dengan satu-satu pihak, maka aku pesan pada kamu, wahai umat Islam, berdebatlah dengan cara yang baik.
Jadi apabila Allah SWT menyatakan begitu, saya berhasrat sangat. Tak kiralah siapa kita, ya, kita ustaz ke, kita orang masjid ke, kita lebay ke, kita siapalah kita, ya, elakkan seboleh mungkin daripada kita bercanggahan, berdebat di antara sesama kita. Sebaliknya, suburkanlah perbualan, suburkanlah perbincangan, suburkanlah sembang-sembang itu, kerana ianya akan mewujudkan ataupun menyemarakkan rasa kasih sayang sesama kita. Mungkin sahabat-sahabat berkata, saya tak pandai lah ustaz nak sembang, jadi saya pun tak pandai juga tuan-tuan. Tapi bolehlah saya kongsi dengan sahabat-sahabat bagaimana baginda SAW bersembang. Nanti saya baca beberapa kisah Nabi bersembang, dan kita akan ambil pedoman daripada baginda bagaimana untuk bersembang, dan akhirnya sembang itu akan menjadikan kita gembira, orang yang bersama dengan kita gembira, dan akhirnya kita menepatilah apa yang disebut oleh baginda SAW, idkhalus sururi ala akhika sadaqah. Membawa kegembiraan terhadap saudara kita itu adalah sedekah.